Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairi Imam Bibismi, nombor matrik 046574. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan subjek kajian Tekfik Nusantara yang bertajuk Transliterasi Teks Jawi Klasik Kitab Ruwiyatu At-Tullab karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani dalam bab solat khauf, muka surat 221 dan 222. InsyaAllah. Abstrak. Kajian transliterasi ini melibatkan penelitian terhadap teks Jawi klasik kitab Ruwiyatu At-Tullab karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani dalam bab solat khauf. Objektif umum kajian ini bertujuan untuk memahami teks Jawi klasik Ruwiyatu At-Tullab dengan lebih mendalam dan maksud teks Jawi dengan tepat. Objektif khusus transliterasi ini untuk mengenal pasti apa itu solat khauf dan dalam keadaan manakah solat khauf dikerjakan. Di samping itu, transliterasi teks Jawi juga akan membincangkan cara-cara pelaksanaan solat khauf yang disepakati oleh Imam Syafi'i berdasarkan kitab Ruwiyatu At-Tullab. Natijah di akhir, penulis dapat menghuraikan tentang solat khauf dan cara-cara pelaksanaannya ketika perang atau bencana alam dan malapetaka. Pendahuluan dilakukan ketika dalam berperang dengan musuh atau ketika dalam ketakutan akibat peperangan atau malapetaka dan bencana. Dalam bahasa Arab, perkataan khauf ini bermaksud takut. Dan apabila kataan solat dan khauf digabungkan, ia bermaksud solat dalam situasi takut seperti dalam peperangan. Ia membezakan dengan solat-solat yang lain kerana mempunyai beberapa rukhsah, terutamanya ketika berjemaah. Ketika keadaan tidak aman dan seseorang sentiasa bergerak dari satu tempat ke satu tempat atau sentiasa terpaksa mengawasi sekelilingnya daripada ancaman musuh dalam peperangan, solat boleh dilaksanakan dengan cara yang termampu bergantung kepada keadaan waktu. Pertama, bab solat khauf. Saya baca teks asal. Ini suatu bab pada menyatakan sembahyang takut dan barang yang disebut sertanya. Bermula dalil menunjukkan padanya ayat firman Allah Subhanahu Wa Taala maksudnya. Dan apabila engkau, wahai Muhammad, berada dalam kalangan mereka, yakni semasa berperang, lalu engkau mendirikan sembahyang dan apabila ada kamu pada mereka itu, yakni pada perang, maka dirikan bagi mereka itu sembahyang berjemaah bermula sembahyang takut. Beberapa bahagi dan telah memilih oleh Imam Syafi'i akan 4 kaifiat daripada 16 kaifiat, setengahnya tersebut pada hadis dan setengahnya tersebut pada Al-Quran. Penerangan daripada teks Jawi tersebut. Solat khauf. Solat khauf ni adalah solat yang dilakukan dalam keadaan berperang dengan musuh atau dalam keadaan takut akibat peperangan atau bencana atau dan malapetaka. Syariatan solat khauf. Solat khauf ni disyariatkan pada tahun ke-6 selepas hijrah. Nyatakan dalam Al-Quran tentang solat khauf melalui surah An-Nisa ayat 1-2. Saya baca maksud dia. Maksudnya, dan apabila engkau Muhammad berada dalam kalangan mereka semasa berperang, lalu engkau mendirikan sembahyang dengan menjadi imam mereka, maka hendaklah sepuak dari mereka berdiri mengerjakan sembahyang bersama-samamu, dan hendaklah mereka menyandang senjata masing-masing. Kemudian apabila mereka telah sujud, maka hendaklah mereka berundur ke belakang untuk menjaga sebuah musuh, dan hendaklah datang pula puak yang lain yang kedua yang belum sembahyang, yakni kerana menjaga sebuah musuh, maka hendaklah mereka bersembahyang berjemaah bersama-samamu, dan hendaklah mereka mengambil langkah berjaga-jaga serta menyandang senjata masing-masing. Orang-orang kafir memang suka kalau kamu cuai lalaikan senjata dan harta benda kamu, supaya dengan jalan itu mereka dapat menyerbu kamu beramai-ramai dengan serentak, dan tidaklah kamu berdosa meletakkan senjata masing-masing jika kamu dihalangi sesuatu yang menyusahkan disebabkan hujan ataupun sakit, dan hendaklah kamu mengambil langkah-langkah
berjaga-jaga sebenarnya Allah telah menyediakan bagi orang-orang kafir itu azab seksa yang amat menghina. Seterusnya kita pergi ke cara-cara untuk melaksanakan solat khauf. Solat khauf ni sembahyang takut. Itu sembahyang takut terbahagi kepada 16 cara yang disebut dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi hanya 4 cara sahaja menjadi pilihan Imam Syafi'i, antaranya ialah. Di sini saya menerangkan dalam transliterasi ni 2 cara saja, iaitu cara yang pertama solat bernama Uspan dan yang kedua solat yang bernama Badmu An-Nahl. Kita pergi kepada solat cara yang pertama. Ini nama Uspan, nama tempat. Kafiat pertama iaitu sembahyang. Baca teks Nawawi. Kafiat pertama iaitu sembahyang Nabi SAW pada tempat yang bernama Uspan, iaitu satu dusun jalan pergi ke Madinah antaranya dan Mekah, 2 marhalah hampir dengan Khalid, dan iaitu bahawa ada seterusnya pada pihak kabilah dan orang muslimin yang banyak sekira-kira dapat melawan seteru satu-satu safnya, dan tiada pula dendam antara keduanya, maka hendaklah disembahyang oleh imam sekalian diperbuatkan 2 saf, kemudian rukuk sekalian dan iktidal mereka itu sekalian serta imam, kemudian maka sujud satu saf, maka awal saf yang pertama sujud serta imam dan mengawal oleh yang saf kedua mereka itu akan imam dan akan orang yang sujud serta imam di dalam iktidalnya. Maka apabila berdiri imam dan barang yang serta yang sujud itu, maka sujudlah saf yang kedua yang mengawal itu diperdapatkan akan imam pada qiyamnya. Rakaat yang kedua rukuk dan iktidal sekalian serta imam, kemudian maka mengawal pula orang yang saf yang pertama yang sujud dahulu serta imam, serta turun mereka itu pada saf yang kedua dan sujud pula serta imam oleh saf yang kedua serta naik mereka itu kepada saf yang pertama. Maka manakala tahiyat imam dan orang yang sertanya, maka hendaklah sujud pula yang mengawal itu dan didapatkan imam dalamnya tahiyat dan tahiyat sekalian dan memberi salam sekalian, dan inilah kafiat yang pertama meriwayatkan dia oleh Muslim, yakni dan harus pula akasnya, yakni sujud serta imam pada rakaat yang pertama, saf yang kedua dan mengawal oleh saf yang pertama dengan ketiadaan berpindah daripada tempatnya, dan harus pula mengawal satu saf pada kedua rakaatnya dan mengikut imam yang lainnya pada tiap-tiap rakaatnya yang harus 2. Penerangan daripada teks Jawi tersebut, solat cara pertama ini dinamakan Usman, iaitu satu dusun jalan pergi ke Madinah. Solat cara ini hanya dapat dilakukan jika musuh berada di arah kiblat tentera Islam lebih ramai daripada tentera lawannya, dan tiada sesuatu yang dapat menjadi penghalang, yakni seperti dinding di antara tentera musuh dan Islam. Buat 2 saf dengan diimamkan oleh seorang imam. Setelah imam selesai membaca Fatihah dan surah, imam rukuk dengan diikuti oleh makmum di kedua-dua saf. Apabila imam turun kepada sujud, hanya saf pertama sahaja sujud bersama imam di dalam iktidalnya. Apabila imam dan saf yang pertama berada dalam rakaat yang kedua, barulah saf yang kedua maju ke hadapan dan saf yang pertama mundur ke belakang atau melakukan perbuatan yang banyak seperti 3 kali berturut-turut. Sekarang giliran saf kedua pula melakukan rukuk dan seterusnya mendapatkan imam dan saf yang pertama pada rakaat yang kedua. Begitu seterusnya yang berlaku di antara saf pertama dan kedua, iaitu bertukar ganti ke hadapan dan ke belakang sehinggalah selesai solat, dan kedua-dua saf itu akhirnya duduk membaca tahiyat dan salam bersama-sama imam. Cara yang kedua iaitu yang dinamakan solat Badmu An-Nahl. Saya baca teks bahasa Arab, teks Jawi.
Dan kaifiat kedua sembahyang Nabi SAW pada tempat Batnu An-Nahl telah meriwayatkan dia oleh Bukhari dan Muslim, iaitu adalah seteru mereka itu pada pihak yang lain daripada kabilah atau pada pihak kabilah, dan ada di sana itu dendam, iaitu bahawa sembahyangkan mereka itu oleh imam sama ada 2 rakaat atau 3 atau 4 rakaat 2 kali, yakni dibahagikan kaum 2 bahagian, satu menunggu di hadapan seteru dan satu bahagian yang sertanya kemudian pada salam mereka itu pergilah yang sembahyang serta imam kepada muka seteru, maka datang yang mengawal sembahyang pula serta imam, maka jadilah sembahyang imam yang kedua kalian itu sunat, dan iaitu harus pula dikerjakan pada tempat yang lain daripada takut, tetapi sunat pada tak kala takut banyak orang Islam dan sedikit seteru dan takut akan rompakan atas muslimin. Penerangan teks jauh itu. Okey, Badnu An-Nahlu ni solat. Badnu An-Nahlu iaitu solat apabila musuh bukan berada pada arah kiblat. Ini berlaku pada solat yang kedua, 3 atau 4 rakaat. Imam bersolat dengan kumpulan yang pertama hingga selesai. Kalau sekumpulan lagi mengawasi musuh. Apabila kumpulan pertama selesai, giliran pada mereka pula mengawasi musuh. Manakala kumpulan yang jaga tadi melakukan solat pula dengan imam yang sama. Solat bagi imam tersebut ialah fardu, manakala solat kedua itu bagi kedua-dua kumpulan itu hukumnya fardu. Kesimpulannya yang saya terangkan, takut solat dalam keadaan takut. Antara objektif dan hikmah disyariatkan solat khauf inilah: pertama, Islam menggalakkan kita supaya menunaikan solat secara berjemaah. Yang kedua, memudahkan urusan umat Islam dan melaksanakan kewajipan. Ketiga, memelihara ikatan jemaah di kalangan umat Islam agar sentiasa teguh dan kuat. Empat, menunjukkan bahawa solat itu adalah sesuatu yang wajib dan perlu dilaksanakan walau bagaimana dua keadaan sekalipun. Okey. Di sini dapat saya simpulkan bahawa dalam keadaan berperang atau darurat sekalipun, solat wajib dikerjakan secara berjemaah dan sempurna. Saya berharap semoga transliterasi teks Jawi klasik kitab Buyatul Tulab karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani dalam perbincangan bab solat khauf ini dapat memudahkan para pembaca kitab Buyatul Tulab memahami dengan baik dan betul. Dan saya rangkakan sini kedudukan dan solat berkhususan. Yang kedua ialah yang kedua kedudukan solat berjemaah. Allahu a'lam.